Ya, Puan. Okey, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi memulakan siri bual bicara pasca siswaza pada pagi ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terima kasih diucapkan atas kerjasama yang telah diberikan. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam seabad suluh budiman. Saya Nur Ain binti Arifin selaku moderator pada program pagi ini. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan biologi dengan kepujian dari Fakulti Sains dan Matematik. Yang berusaha Dr. Abu Zarin bin Selamat, Fellow Bersekutu Institut Peradaban Melayu, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris merangkap penyampai kita pada hari ini. Selamat datang diucapkan kepada para pelayar Facebook Live kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dalam menjayakan siri bual bicara pasca siswaza Institut Peradaban Melayu. Hadirin sekalian, siri bual bicara pasca siswaza yang akan dilaksanakan dalam 6 siri bertujuan untuk mempromosikan program pasca siswaza di Institut Peradaban Melayu melalui perkongsian kepakaran para fellow Bersekutu Institut Peradaban Melayu yang dilantik dari fakulti-fakulti di UPSI dalam bidang kepakaran yang berbeza. Untuk maklumat hadirin sekalian, di Institut Peradaban Melayu terdapat 2 program pasca siswaza iaitu Sarjana Peradaban Melayu dan Doktor Falsafah Peradaban Melayu yang ditawarkan dengan mod A iaitu mod penyelidikan. Siri bual bicara pasca siswazah kali ini akan disampaikan oleh Dr. Abu Zarin bin Selamat yang akan berbicara tentang tajuk Peradaban Melayu Tiang Seri Pembentukan Negara Bangsa Madani. Hadirin yang dihormati, sebelum kita mendengar pandangan yang inspiratif dari penceramah kita pada hari ini, mari saya memperkenalkan dengan penuh hormat Dr. Abu Zarin. Beliau merupakan anak Malaysia yang dilahirkan di Sabak Bernam, Selangor. Oleh itu, beliau amat fasih berbahasa Melayu dan biasa dengan budaya Melayu. Inilah antara sebabnya beliau berminat berkecimpung dalam aktiviti di bawah Institut Peradaban Melayu dan berdaftar sebagai fellow bersekutu. Dr. Abu Zarin merupakan timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Sains Kemanusiaan di UPSI. Beliau mendapat pendidikan ijazah sarjana muda di dalam bidang usuluddin di Universiti Malaya. Seterusnya melanjutkan pendidikannya di PLI di dalam bidang pendidikan Islam dan bahasa Arab, kemudian sarjana muda dalam bidang pengajian peradaban dan Doktor Falsafah dalam bidang falsafah dan sejarah tamadun Islam di Universiti Sains Malaysia. Bidang kepakaran beliau adalah dalam usuluddin, tamadun Islam dan tamadun Asia, seterusnya falsafah dan pemikiran. Sebelum ini beliau berkhidmat sebagai guru jahil selama 5 tahun, pensyarah Politeknik Malaysia selama 16 tahun, kemudian beliau juga pernah menjadi pensyarah sambilan di UPM, UUM, OUM dan pensyarah UPSI yang di mana kini telah masuk tahun yang kelima. Oleh itu hadirin sekalian dapat melihat bahawa pengalaman dan kepakaran yang dimiliki oleh penceramah kita pada hari ini sememangnya dapat memastikan tajuk siri bual bicara pasca siswaza ini dapat dikupas dengan amat baik. Saya juga ingin mengingatkan semua hadirin untuk meninggalkan soalan-soalan anda dalam ruangan komen. Baiklah, saya menjemput penceramah kita pada hari ini untuk menyampaikan sesi ceramah beliau. Dijemput Dr. Zarin. Apa khabar Dr. Zarin, sihat? Alhamdulillah sihat seadanya Ain. Terima kasih banyak-banyak. Dengar suara saya dengan jelas? Alhamdulillah jelas doktor. Alhamdulillah. Boleh terus ke ni? Boleh doktor, Ya, boleh teruskan. Boleh teruskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Melati kuntum tumbuh melata sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum. Mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Terima kasih Saudara Nur Ain selaku moderator pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak IPM juga, Institut Peradaban Melayu UPSI di atas kesudian untuk mempelawa saya berkongsi pandangan dan sedikit pengetahuan berkaitan dengan topik yang akan saya bincangkan pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan peradaban Melayu Tiang Seri Pembentukan Negara Bangsa Madani. Untuk makluman tuan sekalian, saya menyeru kepada semua yang berada di luar sana, sekiranya ada rakan-rakan taulan yang ingin melanjutkan pengajian sarjana ataupun PhD dalam bidang peradaban Melayu, peradaban Islam, insya-Allah kita boleh bincang sama-sama, kita boleh kongsikan untuk kita realisasikan impian tuan-tuan sekalian untuk memegang sarjana ataupun PhD dalam bidang yang diingini. Tuan-tuan sekalian, topik perbincangan kita pada pagi ini berkaitan peradaban Melayu yang merupakan tiang seri pembentukan negara bangsa Madani. Kita lihat bahawa Melayu merupakan seri ataupun Melayu ini, bangsa Melayu ini ataupun peradaban Melayu ini merupakan tunjang ataupun tonggak kepada pembentukan negara kita Malaysia. Hari ini tuan-tuan sekalian, kita nak bina sebuah negara bangsa. Tuan Wali Muhammad pernah menyebut dalam perjuangan ketika beliau menjadi PM yang keempat untuk membentuk sebuah bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia bermaksud bangsa yang didiami oleh masyarakat Melayu, Cina, India, Bumiputera, Kadazan, Dusun dan sebagainya dalam konteks negara bangsa kita, iaitu sebuah negara Malaysia. Tambah pula dalam konteks hari ini, kita nak bentuk sebuah masyarakat yang maju ke hadapan dari sudut pemikirannya, tindakannya, dari sudut amalannya dan apa juga yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat madani ke atas rakyat Malaysia ini. Okey, alhamdulillah saya dalam bidang politik, kluster politik, agama dan sistem kepercayaan. Insya-Allah kita akan kongsikan pada pagi ini. Tuan-tuan sekalian, slide yang seterusnya. Okey. Tuan-tuan sekalian, kita hari ini seperti mana yang sebut tadi bahawa kita hari ini bukan lagi nak bina sebuah negara. Sebab negara kita sudah sekian lama merdeka. 66 tahun merdeka. Dan kita hari ini bukan lagi nak bincang soal nak bina bangsa. Hakikatnya memang negara kita mempunyai bangsa yang pelbagai. Kerencaman bangsa kita di Malaysia ini cukup jelas. Di mana kita ada lebih kurang 87 etnik. Menurut Profesor Madya daripada UPM, Bintulu menyebut bahawa negara kita ini dianggotai oleh 87 etnik ataupun 87 bangsa, di mana 28 berada di Semenanjung, 27 bangsa ada di Sarawak dan 32 ada di Sabah. Dan kita ni ada lebih kurang 150 dialek. Tuan-tuan sekalian, maknanya kita hari ini bukan lagi nak bicara nak membina bangsa. Bangsa sudah sekian lama wujud. Bangsa sudah sekian lama ada. Bangsa Melayu, dalamnya ada Bumiputeranya. Kan Bumiputera, dalam tu ada Melayunya, ada Bedayu, ada Iban, ada Kadazan, ada Murud, ada Laut, sebagainya. Dan kita tahu bahawa negara kita ni ada orang Cina. Kita ada orang India. Ada pelbagai kaum di negara kita. Jadi, pokok pangkal perbincangan kita pada pagi ini, bukan kita nak bicara soal nak bentuk bangsa lagi. Yang kita nak bina adalah sebuah negara bangsa, iaitu negara yang didiami oleh masyarakat yang pelbagai kaum tetapi memiliki jiwa kebangsaan, jiwa keunggulan dalam sebuah negara bangsa. Kalau kita lihat di Indonesia, di Thailand contohnya, mereka telah berjaya membentuk sebuah negara bangsa. Kalau Indonesia berpegang kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, satu rumpun bangsa, satu rumpun bahasa, di mana mereka tidak ada dah klasifikasi bangsa yang ada seperti di Malaysia. Di mana di Indonesia mereka berpegang kepada bangsa Indonesia, satu rumpun bangsa, satu rumpun bahasa. Maka sebab itulah kita tak pernah dengar di Indonesia orang Cina namanya Cina,
Orang India namanya India. Yang ada pun Lim Swee King sajalah yang dibenarkan oleh kerajaan Indonesia untuk menggunakan nama Indonesia, nama Cina dia, sebab di atas dia punya sumbangan, beliau punya penglibatan dalam dunia badminton yang sohor, menaikkan, melonjakkan nama Indonesia. Tapi yang lainnya, bangsa-bangsa lain di Indonesia semuanya menggunakan nama bangsa Indonesia. Okay? Ramai kita lihat, contohnya kita kenal jurulatih badminton Malaysia double yang bernama Ricky Manaki. Ricky Manaki itu adalah bangsa Cina yang beragama Kristian tapi menggunakan nama Indonesia. Pasangannya Raksi Subajia, Raksi Ahmad Subajia, seorang Islam, seorang Melayu. Tetapi nama itu adalah nama keindonesiaan. Sama juga dengan Thailand, tuan-tuan sekalian. Di Thailand, di sana terdapat 15 juta rakyat Thailand berbangsa Cina. Tetapi mereka menggunakan nama Thai. Contohnya adalah mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, merupakan bangsa Cina tetapi menggunakan nama Thailand. Maka wajah inilah tuan-tuan sekalian yang kita cuba nak terjemahkan di Malaysia dalam medium pendidikan, melalui medium kurikulum dan sebagainya, supaya kita tidak lagi ada terpisah-pisah ataupun bersifat segregasi di antara kaum-kaum yang ada di Malaysia. Dan pasaknya, tunjangnya adalah tamadun Melayu ataupun peradaban Melayu yang merupakan 64%. 64% penduduk Malaysia ini adalah berbangsa Bumiputera dan juga Melayu. Tuan-tuan sekalian, kita nak bina negara bangsa memang bukan senang. Bukan senang nak jadi senang, bukan susah nak jadi susah. Maka pengorbanan perlu dilakukan. Usaha gigih perlu dibuat untuk tujuan mencapai matlamat yang kita idam-idamkan. Kalau bukan hari ini tuan-tuan, siapa lagi? Kalau bukan hari ini, bila lagi kita nak buat? Ataupun kalau bukan kita, siapa lagi yang kita harapkan? Jadi ayo sama-sama kita berkorban tenaga, berkorban idea, berkorban apa sahaja pengorbanan yang kita perlu lakukan demi untuk membina sebuah negara bangsa. Okay, next. Terus. Lagi. Okey, sebab peruntukan yang diberikan kepada saya selama 1 jam saja, jadi saya perlu lajulah. Okey, ini merupakan satu peta yang telah dilakarkan oleh pihak barat. Bagaimanakah keadaan Asia ini ataupun Asia Tenggara ini dahulunya merupakan satu gugusan alam Melayu yang dipanggil sebagai Malay Archipelago. Okey, teruskan. Nanti saya terangkan lagi. Dia punya next slide. Saya terangkan dia punya wajah sebenar. Wajah sebenar berkaitan dengan gugusan alam Melayu itu sendiri. Puan Salmi, next slide. Puan Salmi, teruskan slide seterusnya. Okey, baik. Baik. Ini satu gambaran umum ataupun gambaran kasar berkaitan dengan alam Melayu. Tuan-tuan sekalian, dalam menerangkan ataupun dalam menguraikan alam Melayu ini, maka kita mahu tak mahu akan merujuk kepada pakar-pakar yang telah mengkaji tentang keadaan geografi, keadaan budaya, bahasa dan sebagainya. Cuma pada kali ini saya akan bawakan kaitan dengan pandangan pakar-pakar berkaitan dengan alam Melayu menurut perspektif geografi. Menurut Profesor Emeritus Hassan Suhaimi, alam Melayu ni sangat luas. Sangat luas. Luasnya daripada Madagaskar sampai ke Kepulauan New Zealand. Buktinya hari tuan-tuan, hari ini buktinya. Kalau tuan-tuan rujuk ataupun cari dekat Google ataupun Yahoo, tuan-tuan boleh type kataan Kepulauan Cocos ataupun Kepulauan Natal. Tuan-tuan akan dipersembahkan ataupun akan ditunjukkan satu masyarakat di Kepulauan Cocos itu, di mana masyarakatnya adalah hidup dalam budaya Melayu, hidup dalam beragama Islam, berbahasa Melayu, berbaju Melayu, berbaju kurung, mengamalkan istiadat kemelayuan. Sedangkan Kepulauan Cocos ini berada di bawah jajahan Australia ataupun di bawah negara Australia. Ini satu bukti tuan-tuan mengatakan bahawa memang alam Melayu ni memang sangat luas. Dahulunya sampai Madagaskar sehinggalah ke Kepulauan New Zealand, atas pada Taiwan. Okay? Baik. Kemudian pandangan daripada Ilfat Rasa mengatakan bahawa alam Melayu ini daripada
Semenanjung Melayu, Indonesia, Sumatera sampai kepada uh, kepulauan Allah Akbar. Kepulauan apa nama tu? Kepulauan saya lupa lah nama tu. Uh, Papua New Guinea, Papua New Guinea sampai ke sana. Maknanya itu merupakan alam Melayu. Okey, baik. Menurut kata Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Ismail Hussein pula, alam Melayu ni begitulah gambarannya. Dia tak jauh macam yang dipaparkan oleh Al-Farafers, yang berkaitan dengan demografi, termasuk Indochina. Beza sikit termasuk Indochina, Kemboja ataupun panggil sebagai apa ni, Kemboja atas tu. Dulu ada Kemboja ataupun Kampuchea, kemudian sampai kepada Thailand, sampai ke Sumatera, sampai ke Filipina dan juga sampai ke Papua New Guinea. Yang menariknya adalah tuan-tuan, dahulunya Kepulauan Melayu ini merupakan satu gugusan ataupun satu tanah datar, satu tanah datar yang seperti mana yang berada di Warna Hijau tu, peta Warna Hijau tu, Sundaland tu, itu merupakan satu kawasan di mana tidak ada selat Melaka, di mana bercantumnya di antara Borneo dengan Semenanjung. Ini bukti bahawa alam Melayu ni suatu masa dulu merupakan satu alam yang sangat luas. Bahkan kata Profesor Datuk Seri Awang Sarian, alam Melayu ni merupakan alam kepulauan Melayu yang terbesar di dunia. Dan besarnya alam Melayu ni, menurut beliau, 3 kali ganda daripada besarnya benua India. Bermaksud kalau benua India sekarang ada 1.45 bilion penduduk, kalau Sundaland ini ataupun alam Melayu ini masih wujud, bermaksud ia merupakan satu pulau, satu gugusan yang paling ramai penduduknya. Tuan-tuan sekalian, ini satu gambar umum mengatakan bahawa alam Melayu ini satu kepulauan yang didiami oleh orang Melayu. Malaysia hari ini pun merupakan satu perkataan yang digabungkan daripada Malay dan Siam. Siam bermaksud tanah air, Malay bermaksud Melayu. Dan dalam sebuah buku yang dikarang oleh Zahra Sulaiman, next slide Puan Salmi. Dalam sebuah buku yang dikarang oleh Zahra Sulaiman dan juga Hashim Wante serta Nek Hassan Suhaimi, mengatakan bahawa dalam bukunya bertajuk Asal-usul Melayu Induknya di Benua Sunda, mengatakan bahawa alam Melayu ini ataupun orang Melayu ini merupakan orang yang tinggal menetap di Sundaland. Ini sekaligus dapat menafikan tanggapan mengatakan bahawa orang Melayu ini datang daripada Taiwan ataupun datang daripada Yunan. Bahkan juga boleh kita nafikan pandangan yang mengatakan bahawa orang Melayu ini merupakan pendatang. Sebenarnya Melayu bukan pendatang. Melayu adalah kelompok bangsa yang asal daripada Senoi, orang asal Senoi yang tinggal di alam Melayu ini. Mereka berdiaspora, mereka beramalgamasi, mereka berkahwin campur, silang budaya, akhirnya membentuk akulturasi, akomodasi dan asimilasi kepada masyarakat yang tinggal di alam Melayu. Jadi orang Indonesia yang pergi ke Malaysia, mereka bukan pendatang. Orang Malaysia yang pergi ke Borneo, mereka bukan pendatang. Mereka adalah perantau. Mereka adalah orang yang merantau ke alam Melayu dan tinggal, mereka hidup, mereka beranak pinak di alam Melayu. Dan dalam buku ini juga menyebut bahawa Melayu merupakan satu genetik yang nombor 2 tertua di dunia daripada induknya di benua Sunda ini. Okay, ini satu bukti yang jelas tuan-tuan sekalian bahawa Melayu dan juga masyarakatnya merupakan satu masyarakat, satu entiti yang tinggal di alam Melayu ini sekian lama. Mereka bukan datang dari negara lain, bukan datang dari luar, bahkan dia menetap di benua Sunda ataupun Sundaland ini sampai ke hari ini. Tetapi kalau orang Melayu pergi ke Arab Saudi, orang Melayu pergi ke UK, ke Australia, iaitu kita boleh labelkan sebagai pendatang. Tetapi kalau orang dari Sumatera, Indonesia, pergi ke Malaysia, pergi ke Borneo, pergi ke Brunei, suatu masa dahulu mereka tak dianggap sebagai pendatang. Okay? Tetapi bila mana adanya perjanjian Inggeris Belanda tahun 1824 telah memisahkan di antara kelompok-kelompok jajahan mereka. Indonesia diserahkan kepada Belanda, Malaysia diserahkan kepada British. Maka berlakulah pecah dan perintah dalam konteks pembinaan
pembentukan negara. Maka daripada situ, maka berlakulah sesi hijrah dalam erti kata yang dikatakan sebagai pendatang kalau mereka tidak pergi ataupun tidak pergi ke tempat lain secara proper ataupun secara betul. Kalau hari ini, dia betul. Indonesia pergi ke tanah Melayu, pergi ke Malaysia, dipanggil sebagai pendatang. Ya, sebagai pendatang walaupun mereka ada kat. Sebab itulah mereka perlu balik semula ke negara asal mereka. Tetapi dalam konteks dahulu, dalam konteks sejarah dahulu, mereka bukan dipanggil sebagai pendatang. Mereka adalah perantau ataupun mereka adalah penghijrah daripada tempat ke tempat yang lain. Sebagai contoh, kalau orang Kelantan pergi ke Johor, mereka bukan dipanggil sebagai pendatang sebab mereka berhijrah ataupun mereka merantau di kampung mereka, dalam negara mereka. Jadi Sundalat ini merupakan sebuah negara orang Melayu dahulunya. Ya? Negara orang Melayu yang menyebabkan mereka itu boleh ke mana saja mereka mahu berhijrah. Sementara pula, bahasa yang digunakan oleh bangsa-bangsa yang ada di Sundalat ini adalah hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama. Contohnya orang Indonesia dengan orang Malaysia, bahasa lebih kurang sama. Dengan orang Brunei, lebih kurang sama. Dengan orang Singapura pun lebih kurang sama. Bahkan di Campak, di Kemboja sana, juga ada kelompok-kelompok Melayu Campak. Di Filipina juga ada Melayu. Contohnya adalah bangsa Melayu Filipina ataupun bangsa Melayu Moro, Mindanao. Itu merupakan kelompok-kelompok alam Melayu. Okey, baik. Jadi tuntasnya tuan-tuan, Melayu merupakan asas kepada pembentukan Malaysia yang ada pada hari ini. Okey, next. Puan Salmi. Okey, baik. Ini satu gambaran umum tuan-tuan sekalian berkaitan dengan bagaimanakah wujudnya masyarakat yang ada pada hari ini. Nak tak nak, mahu tak mahu, kita kena belajar daripada sejarah. Menurut Profesor Kukai Kim, Mandia Kukai Kim, dia kata sejarah tak pernah menipu. Yang menipu adalah si pembuat sejarah. Sebab sejarah ditulis, dilakar, dicoreng oleh orang yang menang ataupun orang yang berkuasa. Jadi, sejarah ini penting pada kita sebab kita nak memacu masa depan yang lebih baik. Dan sejarah ini perumpamaannya dalam kenderaan bagaikan cermin sisi pada kenderaan. Kereta kita ataupun motosikal kita, cermin sisi itu bagikan sejarah. Di mana kita melihat masa silam ataupun kita melihat belakang kenderaan kita ni untuk meyakinkan kita, memberi pelajaran kepada kita supaya kita maju ke hadapan dengan lebih yakin, dengan lebih baik, dengan lebih elok sampai ke destinasi yang kita impikan. Bukan bermaksud kita lihat sejarah untuk kita ungkit-ungkit, untuk kita darahkan kembali kudus lama. Bukan. Sejarah kita belajar adalah untuk mengimbau kembali masa silam, untuk diambil pengajaran, diambil tauladan supaya kita dapat membentuk sebuah peradaban, sebuah masyarakat yang lebih baik, lebih mapan di masa hadapan. Baik tuan-tuan sekalian, dalam konteks memahami etika peradaban ini, dia ada 3 dimensi ataupun 3 zaman. Zaman kolonial, zaman pra-kolonial, zaman kolonial dan zaman pasca-kolonial. Di mana ketiga-tiga zaman inilah yang telah berjaya membentuk persepsi, paradigma, etika, peradaban yang ada pada hari ini. Kalau kita lihat pada zaman pra-kolonial, di mana masyarakat pada zaman itu adalah masyarakat yang terbentuk satu bangsa, satu rumpun, iaitu rumpun Melayu. Namun begitu, tamadunnya, adabnya berbeza. Tamadun orang Jawa tak sama dengan tamadun orang Minang, orang Banjar, orang Mendeling, orang Bugis, kan? Orang Pribumi ataupun orang Iban, orang Kadazan, orang Murut, orang Bidayuh, tak sama. Tetapi dia punya budayanya, tetapi dia punya bangsanya adalah bangsa yang satu. Cuma budayanya boleh tak sama. Orang Melayu suka makan belacan, sambal belacan. Orang Banjar suka makan wadi. Orang Minang suka makan lemak-lemak. Ini soal budaya yang tidak sama. Dan budaya orang dulu pada zaman tradisional ataupun zaman pra-kolonial, mereka cukup baik, cukup sopan, cukup santun, penuh dengan adab, penuh dengan adat istiadat, penuh dengan amalan-amalan adat resam, pantang-pantang larang yang bagus untuk mendidik anak. Sampaikan ada satu lagu yang dipopularkan oleh Rasul Madun, iaitu lagu orang Pahang, menyentuh tentang adab orang Melayu. Kalau boleh jika saya nyanyi sedikit tentang lagu ni. Disebut apa katanya? Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila
siapa. Dalam pantun ku kirim rindu, rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa. Dimasukkan dalam lagu itu tentang bagaimana budaya orang dulu. Orang Melayu dahulu kala bagaimana? Mereka sopan santun. Lalu depan orang tua mereka tunduk. Minta izin kalau nak sesuatu. Kan? Berbudi bahasa bila minta sesuatu. Kan? Contoh orang dulu kata apa? Tolong kirikan. Tolong kirikan nasi itu. Bila berhajat nak nasi, tambah. Dia kata apa? Tolong kirikan nasi itu. Sopannya budaya orang Melayu itu minta sesuatu dengan mohon dihulukan dengan tangan kiri. Tetapi orang yang nak bagi tu tak usahlah bagi dengan tangan kiri. Kena bagi dengan tangan kanan. Kata baiknya budaya lemah lembut orang dulu. Dan orang dulu mendidik anak-anak penuh dengan adab dan ugutan. Berserta dengan ugutan ataupun berserta dengan elemen-elemen yang menakutkan. Supaya anak-anak ini tak berani nak buat. Sebagai contoh, anak dara jangan nyanyi dekat dapur. Nanti dapat suami tua. Ini satu elemen mendidik supaya anak itu fokus masak. Di samping diterapkan elemen ugutan yang menakutkan. Kalau kahwin, kalau menyanyi kat dapur, nanti dapat suami tua. Jadi anak-anak ni, dia tak nak menyanyi kat dapur. Tak berani menyanyi kat dapur. Sebab dia takut dapat suami tua. Anak dara jangan duduk atas tangga, nanti lambat jodohnya. Macam-macam lagi jenis pantang larang ataupun adab-adab yang diterapkan oleh orang dulu-dulu untuk jadikan anak ni anak yang baik, anak yang elok. Tapi hari ini, tuan-tuan sekalian, bila mana kolonial datang ke alam Melayu, kan, habis dah. Tak kisahlah dia menyanyi kat dapur ke lagu-lagu yang macam-macam lagu, kan? Lagu gurindam ke, lagu rock ke, lagu tak macam-macam lagu. Tak kisah. Sebab pada mereka tak ada kaitan pun di antara menyanyi kat dapur, menyanyi kat dapur dengan dapat suami tu. Tak ada kaitan pun. Tetapi inilah dia peralihan yang telah berlaku pada zaman kolonial. Ada istiadat, ada resam bertukar kepada nilai-nilai yang baru yang diperkenalkan oleh Barat, iaitu nilai etika, nilai etos, nilai etiket. Ya. Nak makan kena ada pakai garpu, pakai sudu. Itu etiket di meja makan, kan? Ya. Kemudian nak berkahwin ada elemen-elemen lagu-lagu rock ke, lagu-lagu Malaysia, irama Malaysia ke sebagainya. Maknanya dia sudah ada penerapan gabungan di antara pra-kolonial ataupun elemen tradisional dengan elemen moden yang digabungkan pada hari ini. Menjadi elemen tu menjadi etika yang moden. Ada istiadat yang bersifat moden. Kahwin masih lagi bersanding. Tetapi dia punya lagu dia takkan lagu dulu lah. Kalau dulu lagu dangdut. Kan pada zaman kolonial lagu-lagu keroncong, lagu-lagu klasik, kan. Kemudian bila dah pasca kolonial dah guna lagu-lagu moden, lagu-lagu yang bersifat keras dan sebagainya. Inilah perubahan yang berlaku, tuan-tuan sekalian. Hasil daripada berlakunya sesi-sesi kolonialisasi oleh Barat. Ini menyebabkan orang-orang Melayu ini telah berubah mereka punya pemikiran, paradigma mereka punya pakaian, mereka punya cara pergaulan dan sebagainya. Ini merupakan satu gabung jari di antara elemen tradisional dan moden. Dan perkara ini perlu kita hayati melalui beberapa elemen sejarah, struktur sosial dan juga geografi. Dan kita perlu menghayati sekalian daripada memahami etika peradaban daripada tiga zaman tadi itu, tradisional, moden dan gabungan tadi, maka itu merupakan satu yang kita rangkumkan kepada adanya elemen sejarah, adanya elemen struktur sosial di mana masyarakat kita hari ini telah berlaku perubahan-perubahan yang ketara. Pada zaman kolonial dia masuk orang-orang dari China, orang-orang dari Ceylon, orang-orang dari India bawa ke alam Melayu untuk tujuannya membantu orang-orang British, membantu orang-orang Barat penjajah untuk meratah, menjarah hasil masul bumi. Kan? Pergi ke orang India dibawa ke ladang, ke estate, ke ladang getah. Kan? Kemudian orang-orang Cina dibawa ke Lombong, dibawa ke pekan-pekan, sementara orang Melayu kekal di
di kawasan-kawasan perkampungan. Jadi di sinilah berlakunya satu pembentukan masyarakat pluralism ataupun masyarakat plural, masyarakat yang berbagai kaum. Ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India dan ada pelbagai kaum sebagainya. Dan inilah masyarakat yang membentuk biografi yang ada pada hari ini. Hari ini kita dapati bahawa kita hidup rukun damai di antara orang Melayu, orang India, orang Cina, orang Bidayu, orang Kadazan, orang Burut, semuanya berada dalam satu lingkungan masyarakat yang ada pada hari mengikut acuan Malaysia. Tuan-tuan sekalian, orang-orang Cina yang dahulu datang dari Cina, orang-orang India yang dahulu datang daripada India merupakan masyarakat asal orang-orang India dan orang Cina. Tetapi hari ini mereka sudah lagi tidak mengamalkan adat istiadat ataupun mereka sukar untuk melakukan amal-amalan yang ada di tanah asal mereka. Bahkan mereka berasimilasi, mereka berakulturasi, mereka berakomodasi dengan masyarakat setempat yang menyebabkan akhirnya masyarakat ini hidup dalam keadaan yang India Malaysia, Cina Malaysia, Melayu Malaysia, bukan Cina, bukan India, bukan Melayu Indonesia, bukan. Dia adalah masyarakat yang akhirnya berasimilasi. Sebab itu orang India hari ini pandai makan belacan. Orang Cina hari ini pandai makan gudu. Orang Melayu hari ini boleh makan capati, boleh makan mi wantan dan sebagainya. Ini merupakan satu acuan yang telah dibentuk sekian lama. Sudah 66 tahun negara kita merdeka, inilah dia bentuk dia. Inilah dia wajah-wajah Malaysia. Saya ada seorang kawan, kalau rakan saya mendengarlah video rakaman ini kepada dia sama secara rakam ataupun secara live, saya nak ungkap balik ataupun saya nak nukil balik cerita yang diceritakan oleh sahabat saya ini. Saya ada sahabat namanya adalah Dr. Sega Raja Manikum, pensyarah di Politeknik Seberang Perai ni. Dia berbangsa India dan dia PhD sama dengan saya 2014 di USM. Dan sahabat saya ni Dr. Sega ni, dia bernazar kalau saya dapat buat PhD, selesai PhD, saya akan pergi buat nazar dekat India sana. Dia pergi sana dan dia bawa anaknya, dia bawa isterinya. Menariknya tuan-tuan sekalian, anak ni tak tahan nak balik ke Malaysia. Tak sabar nak balik Malaysia. Saya tanya kenapa tak sabar nak balik Malaysia. Dia kata tak sabar nak makan ulam-ulam cicah sama belacan. Dia kata, doktor, itu makan orang Melayu. Dia kata betul, anak suka sangat makan ulam-ulam cicah sambal belacan. Tuan-tuan sekalian, inilah dia wajah tuan-tuan. Wajah acuan Malaysia. India acuan Malaysia. Cina acuan Malaysia. Melayu acuan Malaysia. Biputera acuan Malaysia. Bukan acuan negara lain. Jadi, jangan kita nak comparekan, jangan kita nak bandingkan di antara kita dengan negara lain. So, kita adalah acuan kita. Kita nak bentuk sebuah negara bangsa, Malaysia. Ataupun dengan kata indahnya, kita nak bentuk sebuah negara bangsa, idaman Malaysia. Idaman. Di mana kita hidup rukun damai, tidak ada persengketaan, tidak ada perbalahan di antara kaum kita ni. Baik, okay, next. Pasal ni. Baik. Ini juga merupakan garis masa tuan-tuan. Dahulunya kita pernah dijajah oleh Portugis. Sebelum kita dijajah oleh British, kita pernah dijajah oleh Portugis. Kita pernah dijajah selama 446 tahun. Kalau masuk dengan Jepun 4 tahun tu, kita 450 tahun. 450 tahun kita dijajah oleh penjajah. Didahului oleh Portugis, kemudian oleh Belanda, kemudian oleh British. Jepun masuk, kemudian British masuk balik, kemudian kita merdeka. Tuan-tuan, inilah dia susul galur ataupun garis masa, timeline yang telah Malaysia lalui. Dan ada selit-selitnya, ya, contohnya pada British datang kali kedua tu kan, kali pertama dibawa orang Cina, dibawa orang India, dibawa orang Ceylon datang ke alam Melayu. Dan akhirnya terbentuklah yang ada pada hari ini. Merdekanya kita pada hari ini adalah dengan elemen-elemen setuju, terima, give and take di antara orang tempatan dengan orang luar. Dan kita harus bangga tuan-tuan, negara kita dianggota oleh kaum yang pelbagai.
Bahkan negara luar mengatakan kita adalah the truly Asia. Kita ada orang Melayu, kita ada orang Cina, kita ada orang India, kita ada orang Pakistan, kita ada orang macam-macam. Orang Arab pun ada dekat Malaysia ini. Inilah dia gambaran yang ada pada kita. Dan kita harus bangga melihat kepada keistimewaan yang ada dalam negara kita ini. Kita boleh menikmati pelbagai keistimewaan. Sebagai contoh, minggu lepas ataupun Sabtu, Ahad, Isnin yang lepas, kita cuti. Melayu cuti, Cina cuti. Cuti apa? Cuti depa Bali. Kan? Maknanya orang Melayu menikmati cuti depa Bali. Bayangkan kalau India tak ada cuti depa Bali, kita raihkan. Bahkan kita boleh menikmati makanan-makanan mereka. Adanya Maroko, adanya Idli, adanya Wadi, adanya macam-macam kan. Ada yang macam-macam yang kita boleh nikmati. Macam tu juga orang-orang Cina. Kita boleh makan mi wonton, mi yong tau fu, mi kung fu kan. Bahkan ada nasi goreng Cina pun ada. Walhal itu orang Melayu yang buat. Kan? Orang Cina, orang India pun makan juga makanan kita. Mereka makan sate, mereka makan soto, mereka makan nasi lemak dan sebagainya. Mereka minum minuman kebangsaan, teh tarik dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu keadaan yang cukup seronok tuan-tuan sekalian. Bayangkanlah kalau mereka tak ada. Kan? Mereka tak ada, Cina tak ada, India tak ada, tentu orang Melayu akan makan minum yang sama saja. Kan? Bila adanya orang Cina, orang India, maka kita minumnya berubah-ubah. Pagi kita makan canai, kan? Nanti sekarang pukul 10 kita makan mi wantan. Nanti sekarang tengah hari kita makan nasi campur. Malam pula kita makan nasi Arab. Maknanya kita menikmati suasana yang cukup harmoni. Maka sebab itulah kita kena pelihara supaya kerukunan, keamanan yang ada dalam negara kita ni akan terus dalam keadaan yang baik. Okey, terus Puan Salmi, next lagi sekali. Okey, ini pandang sudut perlembagaan ataupun pandang sudut undang-undang. Tuan-tuan sekalian, dalam perlembagaan persekutuan ada menyentuh tentang Melayu. Ada menyentuh tentang bangsa Melayu. Dalam artikel ataupun dalam perkara 160 menyebut Melayu itu dia ada tiga dia punya komponennya. Iaitu dia mesti Islam. Dia mesti beragama Islam. Orang Melayu mesti beragama Islam. Okay? Yang kedua, mengamalkan budaya Islam. Yang ketiga, bahasa Melayu. Pertama sekali beragama Islam, yang kedua mengamalkan budaya Melayu. Yang ketiga berbahasa dengan bahasa Melayu. Ini syarat. Ini adalah syarat seseorang Melayu itu dipanggil sebagai Melayu. Maknanya kalau orang itu orang Melayu tapi tidak beragama Islam, kalau ikut perlembagaan, dia dah terkeluarlah daripada spesifikasi Melayu itu sendiri. Sebab syarat Melayu itu mesti Islam, mesti berbahasa Melayu, mesti mengamalkan adat istiadat Melayu. Okey, sebagai contoh, orang itu namanya Islam. Okey, namanya Islam, beragama Islam. Pada dekat pengenalan mesti ada perkataan Islam bagi orang Melayu. Kemudian bercakap dalam bahasa Melayu yang fasih, kan? Cakap dalam bahasa Melayu. Dia bukan campur-campur ataupun langsung tak tahu berbahasa Melayu. Ada orang Melayu yang tak fasih berbahasa Melayu ataupun yang tak tahu berbahasa Melayu. Ada. Okey. Kemudian mestilah dia juga mengamalkan budaya Melayu. Sebagai contoh, dia berbaju batik, kemudian dia pakai kain batik, kain pelekat, okey. Dan termakan pelekat itu sendiri dia ada syaratnya. Dia punya cara pemakaian dia. Sebagai contoh, kepala kain batik itu kalau dekat depan itu tandanya adalah anak dara. Kalau dekat belakang itu adalah isteri orang. Kalau dekat kiri balu yang kematian suami. Kalau kanan balu yang cerai hidup dengan suami. Maknanya kaedah pemakaian kain pelekat, kain batik juga sebagai satu syarat nak katakan itu adalah orang Melayu. Ini orang Melayu. Tapi hari ini kita sembrono je pakaian. Tak kisahlah kepala kat depan ke, kepala kat belakang ke, kiri ke, kanan ke, tak kisah. Yang penting pakai kain batik. Okey? Baik. Kemudian ada satu lagi dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu dalam perkara 152 berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bermaksud negara kita adalah negara Malaysia, negara asal negara Melayu, telah mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi orang Cina, orang India, orang Melayu, orang Bangladesh pun
datang ke Malaysia, dia mesti cakap bahasa Melayu. Sebab itu merupakan lingua franca di Malaysia. Bahkan dahulu kala, ia merupakan lingua franca di Nusantara. Bahkan bukan Nusantara, bahkan di seantara dunia. Dahulu kala bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca di seantara dunia. Sebagai contoh, Kesultanan Melayu Tenan pada kurun yang ke-13 pernah menghantar satu surat kepada Raja Portugal dalam tulisan Jawi. Ini bukti bahawa bahasa Melayu dahulu kala merupakan bahasa yang sangat meluas penggunaannya. Seantara dunia menggunakan bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan sekalian, sehubungan dengan itu, maknanya kita kena cakap bahasa Melayu. Kita perlu fasih berbahasa Melayu. Sebab kita ni nak bentuk bangsa Malaysia. Negara bangsa idaman Malaysia di mana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Bahasa yang dituturkan oleh orang awam. Okey, baik. Seterusnya, pasal okey, baik. Ini satu perjanjian, tuan-tuan. Satu perjanjian yang telah dimeterai oleh 3 bangsa besar dahulu kala. Iaitu satu perjanjian yang dipanggil sebagai kontrak sosial di antara orang Melayu dengan orang Cina, orang India. Untuk apa? Untuk mereka ni tinggal bersama. Restu merestui. Tidak berlaku pergaduhan, tak berlaku perbalahan. Kan? Sebab sebelum tahun 1955 telah berlaku rusuhan dekat Pulau Pinang, dekat KL, kan? Berlaku pergaduhan antar kaum, bunuh membunuh, kan? Maka mereka telah duduk semeja untuk berbincang. Selama mana kita nak bergaduh? Sampai bila kita nak bertelagah? Akhirnya mereka berbincang, duduk sama-sama untuk mencari satu solusi perdamaian di antara kaum-kaum yang ada di Malaysia. Dan perjanjian kontrak sosial telah dimeterai dengan beberapa perkara. Yang pertama, orang Melayu mendapat keistimewaan di mana orang India, orang Cina mengiktiraf, mengakui bahawa Islam sebagai agama persekutuan. Kedudukan Raja-Raja Melayu, keistimewaan orang-orang Melayu dan juga bahasa Melayu. Okay? Dan 4 perkara ini tidak boleh diubah sampai bila-bila. Tak boleh diubah sampai bila-bila. Ini merupakan perjanjian yang telah dimeterai di antara kaum-kaum yang ada di Malaysia pada zaman dulu. Okay? Kemudian hak bukan Melayu pula, mereka mendapat hak kerakyatan. Ya, hak kerakyatan melalui prinsip jusuri, di mana mereka tinggal di sini, kalau mereka nak kekal. Kalau mereka nak balik ke negara asal, ke India, ke China, silakan. Tapi dalam saya difahamkan ataupun dalam pembacaan yang saya baca, ramai yang kekal. Ramai yang nak kekal di alam Melayu ataupun di Tanah Malaya ketika itu. Kerana apa? Sebab kalau pulang ke negara asal mereka akan sukar untuk mendapat pekerjaan. Tambah pula ada bencana alam dekat sana, penduduk di sana sangat ramai, kan? Berjuta. Pada zaman penghijrahan koloni ke-19, China ketika itu sudah ada 200 juta penduduk. Punya ramai. Menyebabkan mereka sukar untuk mendapat pekerjaan ataupun sukar untuk mendapatkan keselesaan dalam hidup dan sebagainya. Tambah pula ada gerakan-gerakan anti bangsa lah yang ada di sana. Akhirnya mereka kekal di alam Melayu. Dan bila mereka kekal di alam Melayu, maka mereka menerima kontrak sosial ini, iaitu perjanjian yang telah dikongsikan di antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu. Dah tak boleh nak ditolak-tolak dah. Inilah dia hakikatnya. Dan orang Cina ataupun orang India di Malaysia bukan disingkirkan. Mereka mendapat hak istimewa. Mereka berhak untuk mendapat kemewahan, kekayaan dan sebagainya. Sebagai bukti, kalau kita lihat 10 manusia paling kaya di Malaysia ini sebenarnya orang bukan Melayu. Kan? 9 Cina, 1 India. Yang lain, Melayu kat mana? Melayu nombor bawah. Kadang-kadang masuklah Tan Sri Ahmad Syekh Murtada Buhari itu. Kadang-kadang keluar, kadang masuk sebagainya. Jadi, ini satu keadaan yang aman, yang harmoni kita ni di Malaysia ni hasil daripada kontrak sosial yang telah dimeterai di antara kaum-kaum yang ada pada ketika itu. Baik. Teruskan, Puan Salmi. Baik, tuan-tuan, ini adalah fakta. Ini adalah angka. Pada tahun lepas, statistik menyebut bahawa negara kita ni ada 32.7 juta, di mana warga negara adalah 30 juta. Bakinya adalah bukan warga negara. Dan kita ada kaum yang pelbagai.
kita ada kaum yang berbagai. Sebagai contoh, kita ada lebih kurang uh, 70% adalah Bumiputera. Bumiputera tu situ ada Melayu, ada Kadazan, ada Murut, ada Bidayu, ada Iban dan sebagainya. Itu adalah dalam kelompok Bumiputera. 70%. Dan China nombor 2, iaitu sejumlah 22%. 22%. Itu adalah orang China. Orang India lebih kurang 7%. Ini satu gambaran keadaan kaum-kaum terbesar di Malaysia. 70% Bumiputera, 23% adalah China, 7% adalah India. Okay? Tak dapat nafikan. Inilah ada warna-warni dalam negara kita. Ini angka tuan-tuan yang tak boleh kita nak nafikan. Maknanya Malaysia merupakan sebuah negara yang didominasi ataupun yang dimajoritikan oleh orang Melayu. Sejajar, selaras dengan konsep sejarah dulu, di mana benua Sunda ataupun Sundaland alam Melayu ni adalah diduduki oleh orang Melayu. Baik. Dan kalau kita lihat agama, pecahan-pecahan agama di Malaysia ini, ada beberapa agama yang wujud di Malaysia, tetapi agama yang besar ada 4. Pertama, Islam. Islam diwakili oleh 64% orang Islam, iaitu 21.4 juta rakyat Malaysia beragama Islam. Dari pelbagai bangsa, orang Melayu ada, orang Cina ada, orang India ada, macam-macam ada. Okey, baik. Kemudian yang kedua adalah agama Buddha, mewakili 18%, iaitu sekitar dalam 6 juta. Panggilan agama Buddha sekitar 6 juta. Dan Kristian yang ketiga, iaitu 3 juta, mewakili 9.4%. Dan Hindu pula yang keempat, iaitu 2 juta, mewakili 6%. Inilah dia tuan-tuan sekalian, warna-warni masyarakat, warna-warni negara, agama, warna-warni agama yang ada dalam negara kita. Tuan-tuan sekalian, saya nak bawakan satu dapatan kajian yang dibawa ataupun yang dilakukan oleh Profesor Dr. Ridwan T. Abdullah berkaitan dengan agama di Malaysia ni. Okay. Dalam kajian beliau berkaitan dengan rumah-rumah ibadah yang wujud di Malaysia. Tak kisahlah masjid ke, surau ke, kuil ke, gereja ke, tokong ke, gurdwara ke, sebagainya. Okay. Dalam kajian beliau, rumah-rumah ibadah yang ada di Malaysia ini sekitar jumlahnya 500,000. 500,000. Tetapi, rumah ibadah yang paling banyak dibina di atas negara kita Malaysia ni adalah bukan Islam. Walaupun majoritinya 64%. Bukan tokong ataupun agama Buddha yang mewakili 8%. Bukan gereja yang dianuti oleh orang-orang Kristian. Bukan. Tapi rumah ibadah yang paling banyak di Malaysia adalah kuil, iaitu rumah ibadah penganut agama Hindu. Jumlahnya adalah 300,000. Ini menurut kajian Ridwan T. Abdullah. Satu gambaran bahawa negara kita ini negara yang liberal, negara yang boleh buat, boleh lakukan dengan cara yang baik, yang aman. Meskipun yang betul, saya dapati ada kajian yang saya baca daripada kajian Ridwan T tersebut mengatakan bahawa banyaknya kuil-kuil ini dibina di atas tanah-tanah yang tidak sah, di tanah kerajaan, di tanah persendirian, di tanah orang lain dan sebagainya. Jadi tetapi nak buktikan bahawa rumah-rumah ibadah yang paling banyak di Malaysia ini adalah kuil, meskipun populasinya sekitar dalam 2 juta sahaja. Tuan-tuan ya, ini satu juga membuktikan bahawa gambaran negara kita ni sebuah negara yang aman, negara yang elok kan. Dibinanya, contoh dibina kuil atas tanah yang tidak sah ataupun tanah yang haram, tetapi kerajaan menggantikan dengan tanah yang baik, yang elok, tanah yang dibenarkan. Maknanya satu perkara ataupun akhirnya satu pelakuan yang pada asal tidak baik dibina di atas tanah yang tak sah, tanah yang haram, tetapi akhirnya mendapat satu tanah yang proper, yang betul ataupun yang bersih dan sebagainya. Ini satu juga membuktikan bahawa negara kita merupakan sebuah negara yang aman, negara yang tenteram dan sebagainya. Kita tuan, baik, ini statistik tuan. Maknanya tidak boleh kita nak nafikan, tak boleh kita nak ketepikan statistik ini. Dan
sama juga contohnya. Kita sangkakan bahawa orang lelaki-lelaki dan orang perempuan, perempuan lebih ramai daripada lelaki. Tapi statistik menyebut bahawa lelaki-lelaki lebih ramai daripada perempuan. Lelaki-lelaki masih ramai berbanding perempuan. Kan? Tetapi kalau kita tengok dekat universiti ke, dekat IPT kan, memang ramai perempuan lah kan. Perempuan yang ramai. Sebab itu kata orang, nak tengok ramainya perempuan dekat IPT ataupun universiti. Nak tengok ramainya lelaki-lelaki dekat Serenti. Macam satu sindiran kan. Tapi hakikatnya memang betul bahawa ramainya lelaki-lelaki lagi. Ramainya lelaki-lelaki lagi berbanding perempuan. Okey, baik. Teruskan. Lagi? Okey. Ini merupakan satu slide yang mengisah tentang bagaimana kita nak bentuk peradaban Malaysia ataupun peradaban negara kita yang bersifat madani. Kan? Tadi kita dah lihat tentang sejarah yang mengasas, yang menunggak ataupun yang menjadi acuan kepada peradaban Malaysia, iaitu peradaban Melayu dari sejarahnya, kan, dari sudut perkembangannya. Ya? Sekarang ini kita nak lihat, kita nak tengok ataupun kita nak bincang tentang bagaimanakah sejarah itu, yang kaum yang pelbagai itu datang daripada pelbagai tempat, datang ke alam Melayu itu, hakikatnya kerana negara kita negara yang sudah dianggotai oleh kaum yang pelbagai. Ingat tadi berapa statistik tadi? 64% adalah Muslim, 8% adalah Buddha, kemudian Kristian 9%, Hindu 6%, orang Mepotra 70%, orang Cina 22%, orang India 7%. Ini merupakan angka statistik yang bersifat tepat, bersifat kuantitatif. Dan kita nak uruskan kaum-kaum yang pelbagai ini supaya nanti kita ni berhidup rukun damai, aman damai. Jadi kita nak lihat sekarang konstruk utama perpaduan. Pertama sekali kita perlu menghayati rukun negara yang kita pegang ini dengan sempurna. Rukun negara kita kena hayati, sebab dekat rukun negara itu wujudnya beberapa perkara yang menyuruh kita, yang meminta kita agar kita berkelakuan baik, kan? Kesopanan dan kesusilaan yang terakhir sekali merujuk kita, menuntut kita supaya kita berkelakuan baik tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama dan sebagainya. Yang kedua, kita perlu menghormati dengan hati terbuka berkaitan dengan kepelbagaian kaum yang ada ni. Kita hormat orang India, Deepavali kita hormat, orang Cina, Tahun Baru Cina, Cap Gomeh kita hormat, orang Islam, Raya Puasa, Raya Haji, hormat. Ini satu keadaan yang sangat dituntut dalam kehidupan kaum yang pelbagai ini. Okay? Jangan kita menimbulkan provokasi, jangan kita menjuluk sarang tabuan, jangan kita bermain dengan api, jangan kita menjadi api dalam sekam, duri dalam daging, gunting dalam lipatan dan sebagainya. Jangan. Kita kena menghormati. Yang ketiga, kita kena menerima keperbagaian ini. Kita kena terima. Hakikatnya kita kena terima. Inilah dia negara kita Malaysia, di mana rakyatnya pelbagai kaum. Statistik yang telah saya nyatakan tadi, itu adalah fakta yang kita kena terima. Tak boleh kita nafikan ataupun tak boleh kita nak nyahkan pandangan ataupun statistik tersebut. Baik. Kemudian yang terakhir, kita kena bijak mengurus. Kita kena bijak mengurus. Mengurus apa? Mengurus keperbagaian. Kita kena keperbagaian yang ada ni kita kena hormat, kita kena urus dengan baik supaya mereka tidak berdendam, kita tidak berdendam, kita tidak bersangka buruk dan sebagainya. Jadi ada pelbagai itu kita kena amankan. Sebagai contoh, tempoh hari saya pernah mendamaikan dua orang makcik, seorang Melayu, seorang India. Makcik tu menuduh makcik India ni curi bunga matahari dia. Makcik India tak ngaku. Saya kata, makcik Melayu, betul ke makcik nampak aunty ni curi? Nampak, buktinya apa makcik? CCTV. Bila dia kata CCTV, aunty India pun kata, betul saya ambil, saya curi. Saya kata, kenapa curi aunty? Sebab dia kata nak buat sembahyang. Saya kata, aunty, tak elok ambil barang orang.
kan, nak pergi sembahyang, nak buat sembahyang, kenalah ambil barang-barang yang halal ataupun yang elok, jangan curi harta orang. Tambah pula bunga matahari, bunga yang dibela, bunga yang dijaga kan, bunga yang disiram sebagainya. Jadi benda ni benda yang apa, benda yang dijaga hak dia. Jadi yang curi lah makcik nanti okey, lama-lama dah settle tu saya kata okeylah makcik, bunga pun dah kena ambil, bunga pun dah hilang kan, tak boleh nak cantum balik. Dia terima lah makcik, tanam balik. Tanam yang lain nanti sirap dulu, tumbuh balik. Aunty pun dah tahu dah. Kita pun dah beritahu jangan ambil, jangan curi. Next time bunga matahari makcik tanam tu akan jadi elok, tak diambil dia orang lain. Jadi kita kena mengurus keperbagaan yang ada. Okey, baik. Sebab kita tuan-tuan, kita ni semua nak bentuk negara bangsa. Okay, kita nak bentuk negara bangsa, kita perlu ada sifat yang tinggi, peribadi yang tinggi, kita kena hormat, kita kena harmoni, kita kena jadi mendapat keamanan. Akhirnya bila ada aman, negara akan terbentuk, negara bangsa akan terbentuk. Okey, baik. Lagi next point Sani. Okey, ini adalah konstruk yang terdapat dalam pelbagai persekutuan yang menyentuh tentang hubungan etnik. Ada hak-hak tertentu yang dimaksud ataupun yang termasuk dalam pelbagai persekutuan yang kita kena hormati, kita kena junjung tinggi pelbagai persekutuan yang ada dalam negara kita. Okey, next. Okey, ini adalah satu rantaian yang telah dilakukan ataupun yang telah dilalui oleh Malaysia. Ini ada pengalaman Malaysia. Okey, yang akhirnya diuji satu dengan Indeks Perpaduan Nasional ataupun IPNAS 2015. Okey, next one. Okey, ini merupakan dapatan kajian yang dilakukan oleh pakar-pakar etnik tanah air. Di sini ada 3 perkara dasar yang telah dikaji, di mana penyatu paduan, kesepaduan dan perpaduan. Penyatu paduan adalah perkara yang diusahakan oleh kita, oleh rakyat. Kita buat satu Malaysia, kita buat kenduri satu Malaysia, kita buat Kelantan satu Malaysia. Ini merupakan program yang diusahakan. Dan apa yang telah dicapai hari ini, kita membentuk satu etos bangsa. Kita telah membentuk satu etos bangsa, itu bangsa yang tinggal di Malaysia. Melayu Malaysia, India Malaysia, Cina Malaysia. Tetapi kesemuanya ini perlu kita urus dengan baik. Perlu kita selia dengan baik. Kalau kita selia dengan baik, maka ia akan menjadi satu keadaan yang berbentuk kesepadan sosial. Tetapi kalau kita gagal menguruskan dengan baik, maka ia akan menjadi defisit sosial. Apa yang kita akan uruskan dengan baik itu? Ada 10 item. Pertama, ethnicity, gender, agama, politik federalism, kelas sosial, pendidikan, ruang bandar dan desa, bahasa, media, yuran generasi. Semuanya ini, 10 item ini, kita kena urus dengan baik. Kita kena hormat kepelbagaian yang ada ini. Kita kena akur dengan pelbagai. Contohnya bahasa kebangsaan. Gunakan bahasa kebangsaan secara tuntas, secara arus perdana supaya kita tidak timbul perasaan buruk sangka, stigma, paranoid dalam kaum yang berbeza lah. Okey, baik. Okey, saya ingat masa tak cukup. Saya kena tamatkan perbincangan pada pagi ini. Okey, next point. Lagi. Okey, ini dia. Saya nak bawakan satu ungkapan yang dibawa oleh Yang di-Pertuan Agong. Pelbagai persekutuan termasuk hak keistimewaan dan yang disepakati dan ia perlu dihormati serta dipertahankan. Dalam pelbagai itu cukup merangkumi pelbagai perjanjian kontrak sosial yang telah dimeterai di antara kaum-kaum yang ada di Malaysia ini. Jadi kita kena hormati, kita kena pertahankan dan kita kena junjung tinggi. Okey, next. Dan akhir sekali inilah saya punya harapan kepada semua. Ayo sama-sama kita membina negara bangsa idaman Malaysia. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Seikat bak sirih, serumpun bak serai. Kalau kita mahu, kita buat. Tapi kalau kita tak mahu, kita akan meruntuhkan perpaduan keamanan yang telah dibina oleh pejuang-pejuang dahulu. Sampailah kita nikmati hari ini. Dan apa yang kita perjuangkan hari ini bukan untuk kita pada hari ini, tapi adalah untuk cucu, cicit, piu kita di masa akan datang. Mudah-mudahan mereka menikmati suasana aman, tenteram yang telah dibina oleh atuk datuk-datuk mereka. Jadi saya rasa tuan-tuan sekalian, saya rasa sahaja daripada saya minta maaf zahir batin kalau ada salah silap, terlanjur bicara, tersalah kata. Banyak keluk kepenarik, keluk tumbuh pohon pini, nan elok bawa balik, nan tak elok tinggallah di sini.
Jadi saya minta maaf sekali lagi di atas kesilapan dan kekurangan yang ada pada saya. Saya tangguhkan pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali kepada Dr. Ain moderator kita. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Abu Zarin atas perkongsian yang sangat kita rasa memang amat berilmiah pada pagi ini. Segala yang dikongsikan perlu kita fahami dengan baik supaya kita dapat memartabatkan bangsa Melayu. Baiklah, sekarang kita beralih ke sesi soal jawab. Jika terdapat apa-apa soalan yang ingin diajukan kepada penceramah kita, sila tinggalkan di ruangan komen untuk saya ajukan kepada penceramah pada hari ini. Baiklah, terdapat satu soalan yang ditanyakan di ruangan komen, iaitu adakah fellow-fellow bersekutu dari fakulti berbeza boleh dilantik sebagai penyelia jika saya menyambung pengajian di Institut Peradaban Melayu? Daripada Cik Yah Mazhar. Okey, baik doktor, dipersilakan. Saya rasa soalan ini wajar dijawab oleh pihak IPM, tapi pada hemat saya boleh. Boleh, tak jadi masalah. Pada sekarang ni contohnya tuan nak ambil master ke PhD ke dalam bidang peradaban Melayu. Maka bolehlah lantik saya daripada FSK untuk menjadi penyelia kepada kajian tuan. Ataupun tuan nak kaji tentang sains, dengan kaitannya alam Melayu contohnya. Tapi banyak kepada sains kan, ataupun kaitannya artifak sebagainya. Maka tuan kena lantik ataupun memang sudah dilantik ataupun memang sudah ada kami memang sudah ada fellow-fellow yang dilantik oleh IPM untuk bersama dengan IPM membantu pelajar untuk menyelia ataupun menjadi penyelia. Kalau tak ada bidang itu, mungkin nanti pihak IPM pun akan lantik ataupun akan cari pensyarah-pensyarah lain yang dalam bidang yang tuan mahu kaji tersebut. Okey? Boleh? Boleh doktor, baiklah. Okey, seterusnya doktor, untuk soalan yang kedua daripada Muhammad Nazri bertanya, saya nak bertanya, adakah faktor kegagalan pemimpin atau ahli politik boleh mengganggu kestabilan perpaduan, dan jika betul, apakah tugas kita sebagai pendidik dalam membasmi masalah ini? Persilakan doktor. Okey, baik. Terima kasih soalan yang diajukan. Pada saya, pasti pemimpin ataupun kepimpinan merupakan tonggak ataupun teras kepada pembentukan sebuah negara bangsa ataupun sebuah ketamadunan, sebuah peradaban. Jatuh bangunnya masyarakat ataupun tamadun itu adalah daripada kejayaan ataupun kegagalan. Pemimpin itu membawa masyarakatnya ataupun membawa negaranya ke singgasana yang tertentu ataupun kepada satu keadaan yang tertentu. Banyak contoh sama ada pada zaman Rasulullah, zaman sahabat, kerajaan kita sendiri pun kan, ataupun tanah Melayu dulu, bagaimana dulunya adalah sebuah negara yang sangat suhur, sangat agung. Tetapi bila mana adanya pemimpin-pemimpin yang bersekongkol dengan penjajah, dengan orang barat, maka akhirnya negara menjadi mangsa kepada keadaan yang tidak harmonis ataupun dalam keadaan yang tidak seperti diharapkan lah. Okay. Dan apa pula peranan kita? Peranan kita di peringkat kita ni sebagai seorang pensyarah, sebagai pendidik, kita perlu menggunakan platform pendidikan ataupun platform akademik ini untuk menerangkan perkara yang betul, perkara yang benar. Itu memang tanggungjawab kita. Dan biasanya ramai orang dia akan akur meskipun berbeza pandangan politik, berbeza pandangan kajian. Ilmu adalah ilmu. Kajian ilmiah adalah kajian ilmiah. Maknanya fakta yang diketengahkan melalui medium kajian ini merupakan satu fakta yang tepat, fakta yang betul, fakta yang sahih. Terpulang kalau ada orang lain yang nak menyangkal, itu adalah satu hujahan-hujahan mereka. Tetapi ia adalah satu perkara yang mendasar ataupun perkara yang penting untuk kita ketengahkan bahawa peranan kita itu adalah untuk membetulkan mana yang salah.
Sebagai contoh yang tadi diterangkan tadi kan, berkaitan dengan dahulunya, menurut pandangan daripada Senak Hang Groji ataupun ITC mengatakan bahawa Melayu datang daripada Taiwan. Datang daripada Taiwan. Bila kajian yang dibuat oleh Zara Sulaiman, Hashim Wati dan Suhaimi mengatakan bahawa Melayu bukan datang daripada Taiwan. Melayu memang induknya dari benua Sunda. Puncanya, induknya ataupun dia punya titik pertemuannya adalah di Champa. Maka di situ merupakan satu masyarakat awal Melayu. Dia bukan daripada Taiwan. Bahkan Profesor Datuk Seri Awang Sarian pergi ke Taiwan untuk menyelidik betul ke Melayu daripada sana. Datuk ni dia duduk kat sana beberapa minggu. Saya lupa, tapi diterangkan masa dalam siri talk series tu di Pesat Temporary. Dia pergi ke sana nak cari, konon-konon lah, kod-kod lah ada. Mana dah tahu ada peninggalan ke ataupun bahasa ke yang sama macam Melayu pakai di Taiwan. Tak ada. Tak ada. Jadi apakah asas yang digunakan oleh Hasan Angloji, ITC mengatakan bahawa Melayu itu datang daripada Taiwan. Sedangkan dalam kajian Zara Sulaiman ini, Melayu ni induknya dari benua Sunda. Dan dalam kajian genom Zara Sulaiman ini, genetik Melayu ataupun genom Melayu ini merupakan genetik yang kedua tertua selepas Afrika. Ini satu bukti. Dia lebih awal daripada genom yang di India, genom ataupun genetik China dan sebagainya. Maknanya induk yang awal adalah daripada benua Sunda itu sendiri. Ini kajian tuan-tuan, ini kajian. Maka kita lah kena jelaskan dalam konteks apa sekalipun, dalam konteks kepimpinan ke, dalam konteks kejatuhan ke sebagainya, kita kena berpegang pada sesuatu yang nyata. Jangan kita dipengaruhi oleh elemen-elemen yang tak baik, tetapi kita berpegang ia ada seperti elemen yang betul. Sebagai contoh, satu pandangan mengatakan bahawa orang Melayu ni tanah Melayu ni dibuka oleh orang India. Satu pandangan yang salah. Melayu ni dibuka oleh orang Melayu. Alasan kenapa? Alasan kata mengatakan bahawa asalnya orang Malaysia ni adalah orang Hindu. Melayu Hindu, bukan India Hindu, Melayu Hindu. Okay? Dalam satu kajian yang saya sempat baca lah kan, ada tanggapan mengatakan bahawa tanah Melayu ni ataupun Malaysia ini dibuka oleh orang yang sebab penemuan sebuah kuil di Kedah, di Sungai Tua, di Kedah, saya lupa dekat tempat, tapi di Kedah lah, di Kedah mengatakan bahawa ada sebuah kuil yang berusia sangat lama dan dia kata inilah bukti bahawa tanah Melayu atau Malaysia dibuka oleh India. Saya sempat membaca dan sempat menanya kepada rakan daripada sejarah. Dia kata yang buat kuil itu bukan India Hindu, yang buat kuil itu adalah Melayu Hindu. Buktinya apa? Pertama, buktinya adalah seni bina. Seni bina kuil yang dijumpai di Kedah itu adalah seni bina Melayu, di mana adanya elemen-elemen kayu, adanya tiang seri, kan? Kalau kuil yang dibuat oleh orang India, dia adalah batu. Konsepnya adalah batu, tetapi ini adalah kayu. Ini adalah kayu. Bermaksud ini merupakan satu bukti bahawa orang Melayu dulu adalah beragama Hindu, bukan dibuka oleh orang India yang beragama Hindu. Itu peranan kita tuan-tuan untuk membuktikan kebenaran, berpaksi kepada kebenaran. Jangan gunakan elemen-elemen yang memengsungkan untuk diberikan kepada orang awam. Allah a'lam bishawab. Ain. Baik Doktor, terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Doktor untuk soalan yang kedua ini yang ditanyakan oleh penonton kita pada hari ini. Baiklah, mungkin sebelum kita menutup siri Bual Bicara Pasca Siswazah kita pada hari ini, mungkin Doktor dapat berikan penutup yang secara ringkas untuk merangkumkan berkenaan tajuk kita pada hari ini. Dipersilakan Doktor. Okey, baik, terima kasih Ain. Secara tuntasnya, secara kesimpulannya, saya nak bawakan bahawa kita ni sekarang sedang berusaha melalui platform akademik, platform ilmiah untuk kita nak bina sebuah masyarakat yang kaumnya pelbagai, agamanya pelbagai, bahasanya pelbagai tadi, untuk bersatu hati, teguh untuk membawa satu misi membina sebuah negara bangsa idaman Malaysia.
Tuan-tuan sekalian, apa yang saya jelaskan tadi tuan-tuan, banyaknya merujuk kepada kajian-kajian yang telah diteroka, yang telah dikaji, yang telah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu. Maka platform inilah yang boleh kita gunakan untuk sahabat-sahabat, tuan-tuan yang di luar sana untuk mengkaji, untuk menggali, untuk meneroka ilmu-ilmu yang tuan-tuan nak kaji dengan perpaksikan kepada kajian ilmiah dengan penerokan ilmiah. Kita buat sesi temuduga, kita buat sesi soal sedikit dan sebagainya. Semua data-data ini penting untuk kita pertama menambah ilmu kita. Menambah ilmu kita untuk mencari sesuatu yang kita tak tahu. Yang kedua, untuk menerangkan kepada masyarakat dengan ilmu kita itu nanti dibaca oleh masyarakat, dibaca oleh orang awam, bahawa ia merupakan satu kajian yang bersifat ilmiah. Dia bukan kajian yang bersifat persepsi ataupun yang bersifat sangka-sangkaan. Maka sebab itu pentingnya IPM ini dibentuk, ditubuhkan adalah untuk kita sama-sama menggembling tenaga, berpadu idea untuk kita mencari solusi bagaimana kita nak bentuk perpaduan yang ada dalam negara kita ini dengan arti kata yang sebenar. Sebab menurut Profesor Ulum, Profesor Ulum Datuk Dr. Samsul Amri Barudin, dia kata negara kita ni negara yang masih lagi gagal membentuk perpaduan. Ia disokong oleh Profesor Emeritus Datuk Teo Kok Siong. Dikatakan bahawa negara kita masih gagal untuk perpaduan kaum. Kerana apa? Kerana tadi itulah yang 10 tadi. Faktor bahasa, faktor pendidikan, faktor media, faktor ethnicity dan sebagainya. Maka ayo sama-sama kita gembling tenaga, gembling idea, kita bersatu berpadu untuk mencari satu formula dengan melalui platform penyelidikan pendidikan ini supaya kita dapat hidup aman damai untuk hari ini, untuk cucu kita masa akan datang dan sampai bila-bila insya-Allah. Sejauh ini itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Dr. Abu Zarin, atas segala perkongsian pada hari ini dan juga soalan yang dijawab dan rumusan yang saya rasa sangat padat untuk merangkumkan segala yang dibincangkan pada hari ini. Dan saya ingin memohon maaf kepada player-player di FB atas soalan mungkin yang tidak sempat untuk dijawab dalam sesi berbicara pada hari ini atas faktor kekangan masa. Tapi insya-Allah dalam episod yang seterusnya mungkin anda boleh hadirkan diri pada ketika itu untuk bertanyakan soalan. Baiklah hadirin sekalian, saya ingin mengingatkan kepada hadirin sekalian, anda boleh mengimbas kod QR yang akan disiarkan oleh pihak urus setia bagi mengetahui maklumat lanjut berkaitan program Pasca Siswaza Institut Peradaban Melayu, Sarjana Peradaban Melayu dan Doktor Falsafah Peradaban Melayu. Dan sekali lagi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kesemua player-player FB yang hadir pada pagi ini yang sudi sama-sama untuk menyaksikan siri Bual Bicara Pasca Siswaza bersama penceramah kita pada hari ini iaitu Dr. Abu Zarin. Diharapkan perkongsian pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Saya selaku moderator pada hari ini dan mewakili semua yang terlibat dalam melaksanakan program ini menyusun 10 jari jika terdapat kesalahan sepanjang mengendalikan program ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.